Mari kita sama-sama dengarkan pembentangan oleh Profesor Dr. Muhammad Shukri Saleh, pengasas dan Profesor Kehormat Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISTEF Universiti Sains Malaysia dengan pembentangan beliau yang bertajuk Pembangunan Islam dan Kerjasama Serantau. Silakan Prof. Sekarang ni kalau nak buat kerjasama serantau, kalau dalam tema kita ini kerjasama serantau untuk pembangunan Islam, walaupun kita ada bincang pasal pembangunan ekonomi, nanti sekejap lagi pembangunan sosial, nanti pembangunan politik, tetapi kesemuanya nampaknya organizer, penganjur merangkumkan sebagai pembangunan Islam. Ini juga kita kena tanya barangkali ya, apa yang dimaksudkan, pembangunan Islam ke atau pembangunan berteraskan Islam? Itu juga ada perbezaannya. Kalau pembangunan Islam untuk membangunkan agama kita, bagus. Tetapi tidak masuk barangkali pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Tapi kalau pembangunan berteraskan Islam, ini pembangunan sosio, ekonomi dan politik. InsyaAllah termasuk dalam pembangunan agama juga. Jadi untuk ini barangkali kalau tanya saya lebih cenderung untuk menggunakan perkataan kerjasama serantau untuk pembangunan berteraskan Islam. Ya, okey. Kita barangkali dalam kita nak membina kerjasama ini, kita kena terima hakikat lah ya. Hakikat sifat umat-umat Islam di rantau ni ya. Kalau kita perhatikan di Malaysia ini, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, majoriti orang-orang Islam seperti Prof Mat, seperti Datuk Amran ini, mereka adalah orang-orang yang proaktif, yang sentiasa memikirkan secara kreatif dan sistematik untuk membangunkan ummah. Kalau di Indonesia, alhamdulillah setakat yang saya tahu, Allah izinkan mereka dikurniakan ilmu yang tinggi. Di mana-mana kita pergi ke Indonesia ini, ya banyak pesantrennya. Malah kalau kita jumpa dengan buruh-buruh di Indonesia di sini pun, setengahnya hafiz Al-Quran, setengahnya ilmunya sangat tinggi. Tetapi kerana terpaksa mencari makan, benda itu tak menyerlah sangat. Jadi di Indonesia, insya-Allah ramai orang berilmu. Kemudian di Brunei, secara umumnya orang kaya-kaya. Walaupun ada orang miskin di Brunei, no doubt ya. Tetapi majoritinya adalah orang kaya, paling tidak orang yang tidak susah lah. Manakala kalau kita lihat di negara-negara yang minoriti umat Islam, misalnya di Singapura, kawan-kawan kita di sana sangat kreatif dan sangat profesional. Sehingga kan negara-negara lain yang majoritinya Islam, ya pergi merujuk kepada kecekapan kawan-kawan kita di Singapura menguruskan wakaf, menguruskan zakat dan sebagainya itu. So kita ada kawan-kawan kita di Singapura yang kreatif dan profesional. Di Thailand dan Filipina, kalau Thailand kita nampaklah bagaimana Profesor Mada, Dr. Shukri Lam Putih, nama pun Lam Putih itu ya. Mereka orang berani-berani, ya. Termasuk juga di Filipina, kawan-kawan kita Moro dan sebagainya itu, mereka adalah orang yang berani-berani. Di Kemboja saya tak tahu, barangkali mufti kita nanti akan menceritakan bagaimana sifat orang Kemboja, sebab saya tak pernah sampai ke Kemboja lagi. Tapi daripada pengenalan kita dengan kawan-kawan kita di Kemboja, mereka ni orang yang lembut-lembut, saya rasa ya, orang lembut-lembut. Yang menjadi penjahat untuk memeras pekerja-pekerja daripada Malaysia itu, saya ingat itu bukan orang Kemboja kot, orang lain kan. InsyaAllah kan. Jadi nampaknya Allah jadikan di umat Islam di serantau ni, di rantau kita ini berbeza-beza kelebihan. Berbeza-beza kelebihan. Di Malaysia proaktif dan sistematik, di Indonesia berilmu, di Brunei kaya, di Singapura kreatif dan profesional, Thailand dan Filipina berani-berani. Persoalannya sekarang bagaimana kita boleh gabungkan semua kelebihan dan kekuatan itu di peringkat serantau untuk membangunkan umat Islam di rantau kita ini. Apakah kita nak gunakan platform ASEAN, boleh ke tidak, ataupun perlu ada kepada satu platform baru ya. Jadi ini perlu kita fikirkan bersama insya-Allah, dan bukan untuk kita selesaikan di convention kita ini. Mungkin convention yang akan datang akan berbincang berkenaan dengan itu secara lebih detail barangkali, mengambil orang-orang profesional, ahli-ahli pemikir kita untuk melakukan perkara yang sedemikian rupa.
Ya. Setakat ini alhamdulillah barangkali kena tumpukan, kita ada peringkat orang akademik terutamanya, barangkali kena tumpukan kepada politik pembangunan instead of ekonomi politik Islam, politik pembangunan Islam. Alhamdulillah sahabat kita Dr. Warjo telah menulis beberapa buku berkenaan dengan ini. So ada sumber rujukan daripada Indonesia, alhamdulillah. Kemudian di Malaysia sendiri, Dr. Syakir sendiri telah meneroka bidang ekonomi politik Islam yang juga penting, sebab nanti bila kita nak lakukan, nak buat serantau itu, kita tak boleh lepas daripada unsur-unsur politik. Unsur politik. Bagaimana permainan politik, bagaimana tahalus siasinya untuk merealisasikan dalam usaha kita menggabungkan kekuatan-kekuatan ummah Islam di rantau kita ini, insya-Allah. Jadi kita perlu fikirkan itu dengan lebih mendalam, insya-Allah. Dan kita sudah ada platform akademik, ya, pembangunan politik pembangunan sudah ada, alhamdulillah. Ekonomi politik Islam pun sudah ada di ISTEF yang boleh kita bangunkan untuk melihat bagaimana kita jadikan kerangka dalam kita membangunkan ummah Islam di rantau kita ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.